Bertemu kembali, Majlis Perbandaran Ampang Jaya semalam cadang menutup kawasan hutan berhampiran Taman Saga dan Taman Bukit Hatamas berikutan kes malaria di kedua-dua kawasan itu meningkat dengan mendadak. Tindakan itu bergantung kepada jumlah kes malaria yang dicatatkan dalam masa terdekat. Ketika negara sedang melawan COVID-19, tanpa sedar, berlaku pula peningkatan kes malaria. Dan kita mahu berbincang lebih lanjut berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan, bagaimana kita mengendalikan wabak terbaru ini. Bersama dengan kita sekarang adalah pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof. Malina, ramai yang mungkin mendakwa atau mendebatkan bahawa dunia ataupun Malaysia bertindak sedikit lambat untuk membendung COVID-19 pada awal tahun ini. Sewaktu dunia sekarang dan Malaysia masih lagi leka dengan COVID-19, bagaimana kita memastikan kita tidak terlepas pandang dengan malaria ini dan kita boleh mengambil langkah-langkah awal untuk membendungnya sebelum ia menjadi lebih serius? Okey, malaria sebenarnya merupakan satu daripada penyakit bawaan nyamuk yang boleh saya katakan tidaklah kita bebas penuhnya. Di samping malaria, kita juga menghadapi denggi. Disebabkan oleh di negara kita ni ada nyamuk Anopheles yang sentiasa ada, dan sekiranya ada individu ataupun faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada kemunculan semula kes tersebut, maka kita boleh mendapat ataupun menghadapi wabak malaria. Satu daripada sebab kenapa dari masa ke semasa kita mungkin menghadapi wabak di kawasan tertentu ialah dengan kehadiran individu-individu yang masuk ke negara kita yang tidak disaring darah mereka untuk mengesan malaria. Dan ini saya akan terangkan nanti bila kita bercakap tentang gejala-gejala dan juga kaitan dengan pemeriksaan kesihatan. Dan ini banyak berlaku sebenarnya di kawasan-kawasan yang menempatkan penempatan buruh-buruh asing daripada negara luar, dan sekiranya mereka tidak disaring, boleh mencetuskan wabak yang baru. Apabila kita melakukan lebih banyak ujian saringan terhadap pekerja asing, rakyat secara keseluruhannya, mereka yang pulang ke Malaysia, adakah kita boleh memastikan ujian itu juga boleh dilakukan untuk mengesan malaria dalam darah ataupun dalam badan, Prof? Biasanya kalau untuk malaria ni kita melihat kita melihat kepada risiko seseorang itu sama ada dia mempunyai potensi ataupun tidak untuk membawa jangkitan tersebut. Apa yang berlaku ialah malaria ni dia merupakan sejenis jangkitan yang mana kadang-kadang individu tu tampak sihat tapi parasit tu ada dalam badan mereka. Disebabkan oleh peringkat kitaran yang mana parasit tu dia wujud dalam badan manusia tapi tidak menyebabkan penyakit. Jadi individu-individu mungkin terlepas pandang terlepas daripada saringan dan seterusnya menyebabkan apa yang kita sebut berpotensi pula untuk menyebabkan wabak di tempat baru. Dia disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk ni ada di negara kita, tapi punca parasit tu mungkin ada dalam individu yang masuk ke negara kita tapi tidak disaring dengan baik. Langkah-langkah awal sudah pun diambil, kemungkinan penutupan beberapa kawasan yang menyaksikan peningkatan mendadak kes malaria, Prof, seperti mana yang kita lakukan dengan kes COVID-19, walaupun kes COVID-19 ini jauh lebih contagious, super contagious, sangat mudah berjangkit. Sejauh manakah malaria mudah berjangkit kepada orang ramai? Khasnya daripada mereka dan kepada golongan yang mungkin tidak menunjukkan gejala ataupun asymptomatic. Okey, malaria ni sebab dia ditularkan oleh nyamuk Anopheles banding dengan denggi ditularkan oleh nyamuk Aedes. Dua nyamuk ni dia mempunyai apa kita sebut sifat ataupun karakter yang berbeza. Kalau nyamuk Anopheles ni dia mempunyai keluasan tempat membiak yang lebih luas berbanding dengan Aedes. Jadi disebabkan itu sekiranya ada punca jangkitan, ada pula nyamuk ni ia boleh merebakkan penyakit tersebut kepada penduduk-penduduk di sekitar. So, apa yang boleh kita lakukan ialah sekiranya ada kes di suatu kawasan, liputan 1 hingga 2 kilometer individu yang tinggal di kawasan tersebut mestilah disaring untuk mengelakkan berlakunya kes-kes lain yang tidak disedari. Ini kerana julat terbang nyamuk Anopheles tu boleh sampai hingga melebihi 1 hingga 2 kilometer ataupun lebih lagi. Dalam satu publication dia letak di situ hingga 12 kilometer. Jadi di kawasan sekitar tu perlu disaring, dan dalam masa yang sama perlulah juga
kita galakkan untuk membuat langkah-langkah pencegahan yang berkaitan, iaitu menggalakkan individu untuk memakai repellent ya. Di rumah sekarang ni kita boleh gunakan repellent elektrik lah untuk mengelakkan nyamuk ni masuk ke dalam rumah, dan tidak menggalakkan mereka ni untuk keluar ya, pada waktu-waktu malam terutamanya, sebab nyamuk ni aktif pada waktu malam. Dan kalau di kawasan pedalaman ya, kita galakkan mereka memakai kelambu berubat ya. Disebabkan nyamuk ni bila dia dah menggigit seseorang, dia akan hinggap di dinding ataupun di tempat-tempat yang tertentu. Jadi penggunaan kelambu ni sebenarnya bukan sahaja mengelakkan individu tersebut dari digigit, tapi dia mengandungi bahan kimia tertentu yang mana apabila nyamuk tu hinggap pada kelambu tersebut, dia serap toksin tu dan dia akan mati. Di samping tu juga fogging tak membantu. Dan bagi saya mungkin langkah-langkah awal penutupan hutan tu memberikan sedikit sebanyak kebaikan lah. Tapi dalam jangka masa Prof panjang, cakap fogging tidak membantu dan mengapa? Ya, betul. Sebab keluasan habitat yang dibuat oleh yang mana nyamuk ni boleh membiak tu sangat luas. Jadi kalau kita buat fogging pun dia tak berkesan ya. Saya bagi analog di sini, kebanyakan kes-kes malaria berlaku di kawasan pedalaman. Dan kawasan pedalaman ni berdekatan dengan hutan. Adalah mustahil untuk kita membuat semburan kabus ni di dalam hutan. Ya. Jadi dia punya langkah pencegahan tu lebih kepada mengelakkan individu di satu kawasan tu daripada digigit ataupun mendapat jangkitan dari sumber-sumber nyamuk yang berkenaan. Ya. Jadi langkah pencegahan malaria ni agak berbeza dengan denggi. Tetapi Prof, sekiranya penularan berlaku di kawasan urban seperti di taman-taman yang kita saksikan sekarang ni, di Taman di Ampang Jaya, adakah fogging relevan jika ia berlaku dalam senario sebegitu, lokasi sebegitu? Untuk luar mungkin relevan, tapi untuk jangka masa yang saya ingat tidak begitu membantu, sebab sifat nyamuk Anopheles ni dia berbeza dengan nyamuk Aedes ya. Nyamuk Aedes ni dia berterbangan pada waktu tertentu ya, maghrib dan sebagainya. Jadi kita boleh khususkan fogging tu pada waktu tersebut. Tapi nyamuk Anopheles ni dia aktif pada waktu malam, sepanjang malam. Malam bila matahari terbenam mulai pukul 8 hinggalah ke subuh. Dia aktif sepanjang waktu tersebut. Jadi sekiranya kita memilih fogging saya pada pendapat saya tidak berkesan untuk mencegah dalam jangka masa yang kita harapkan. Yang pentingnya ialah kita melakukan langkah-langkah berjaga-jaga yang saya sebut tadi, menggunakan repellent, mengelakkan nyamuk ni daripada masuk ke dalam rumah. Dan jika saya tak pastilah di bandar macam mana, tapi di kampung-kampung, di kawasan pedalaman biasanya kita akan buat house spray, semburan rumah. Yang mana kita akan sembur bahan racun serangga tu di dinding-dinding rumah, yang mana nyamuk ni dia bila dia berehat dia hinggap dekat rumah. Selepas dia serap toksik tu dia akan mati. Itu adalah merupakan satu daripada langkah pencegahan yang telah lama dijalankan oleh Kementerian Kesihatan untuk menangani malaria. Jadi di situ nampak sedikit perbezaan lah. Semburan kabus mungkin untuk langkah sementara, tapi untuk jangka masa panjang agak sukar untuk dilakukan. Okey, terima kasih Prof. Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, membincangkan berkenaan dengan peribahkan malaria di Ampang.